Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk topik baru, hukum indeks. Kita start dengan hukum indeks, dia indeks, logaritma dan set. Okey, sebelum saya masuk pada soalan yang kita nak bincangkan, iaitu latih diri 4.1, kita akan tengok sedikitlah, ulang kaji sikit tentang apa yang kamu dah belajar dalam tingkatan 3 sebenarnya. Hukum indeks ni belajar dalam tingkatan 3. Kita tengok asas dalam hukum indeks. Okey, hukum indeks simple je kalau kita tengok hukum indeks. Yang pertama sekali, dalam hukum indeks dia katakan kalau ada satu asas, syarat dia mesti asas dia sama. Iaitu kalau A kuasa M. Yang ini kita panggil dia punya base ataupun kita panggil dia asas. Dan yang kecil atas ni, ini yang kita panggil kuasa. Biasanya orang Melayu panggil kuasa kan. Tapi sebenarnya dia adalah indeks. Ini kita panggil dia indeks. Bila kita tulis dalam bentuk macam ni, itu kita panggil dalam bentuk indeks kan. Hukum indeks mengatakan apa kalau asas sama, banyak operasi yang kita boleh buat kan. Contoh sekali yang pertama, kita ambil kalau A kuasa M darab dengan A kuasa N sama dengan A, apa asas sama, kesatukan dia akan jadi M tambah N. Yang ini yang saya panggil darab tukar kepada tambah. Itu yang pertama kan. Okey, yang kedua, kalau darab tukar tambah, kawan kepada darab adalah bahagi. Kalau A kuasa M per dengan A kuasa N, jadi jawapan kita kat sini dia akan jadi A dah disatukan, jadi M tolak N. Ni kamu tengok kat sini, ini bahagi ni tukar menjadi tolak. Itu hukum indeks yang kedua kat sini kan. Okey. Seterusnya nombor 3. Apa nombor 3 pula? Nombor 3 dia kuasa. Kalau A kuasa M, dia kuasa pula dengan N. Dia kuasa pula dengan N. Yang ini dia akan jadi A kuasa M N. Yang mana? Yang ini kita panggil dia kuasa. Kuasa maksudnya dia akan bertukar menjadi apa? Darab. Kuasa akan bertukar menjadi darab. 3 ni adalah asas utama dalam membentuk hukum yang kita panggil sebagai hukum indeks. Okey. Yang ini juga kita kenali, satu lagi kita panggil dia, kalau kuasa dia nombor 4. Ini dah advance sikit lah. Sikit saja advance, tak banyak mana kan. Nombor 4. Itu saya panggil kat sini apabila kuasa dia terdiri pada pecahan. Ini contoh kan, A kuasa M per N. M per N. Ini maksud pecahan. Dalam pecahan saya panggil atas ni kita panggil dia power. Power, bawah ni kita panggil dia root. Itu nama dia power root tu. Kan? Bila kita tukar, maksudnya dia akan jadi asas dia A, kuasa dia M, root tu adalah punca kuasa N. Yang ni penting juga sebab kamu akan belajar set nanti. Okey, ini asas yang pertama dalam hukum indeks. Yang ni sampai nombor 4. Nombor 3 ni penting, basic. Nombor 4 ni advance. Nombor 5 dia tambah sikit lagi. Iaitu kita panggil dia apa jadi kalau kuasa bersifat negatif. Kalau A kuasa negatif M. Dia negatif. Kalau negatif maksudnya dia akan menjadi kuasa negatif, kita akan tukarkan kepada positif. Bila negatif tukar jadi positif, dia akan turun ke bawah. Dia akan jadi apa? 1 per A kuasa M. Yang ini adalah asas utama dalam membentuk satu hukum, dia panggil hukum indeks. Saya dah lain macam tengok ini kan. Saya ni. Okey. Sebab ada Balkis, Sabrina. Okey, boleh? Ingat balik Ini asas-asas dia. Kalau kamu tengok cerita dia simple je. Boleh ingat sikit-sikit. Kita akan masuk bahagian seterusnya. Kita akan ulang sebab tu saya cerita lebih kurang je. Nanti masa kita buat soalan, kita bincang lagi. Okey, jom. Kita tengok. Dah ambil ke? Terusan. Okey, kalau kau tengok nombor 1 kat sini. Soalan dia latihan 4
Latih diri. Kita pakai buku teks je. Simple je. Soalan buku teks. Permudahkan. Soalan dia apa? Permudahkan. Okey. Nombor 1. A kat situ. Dia bagi 5 kuasa 3X darab dengan 5 kuasa X per dengan 5 kuasa negatif X. Okey, yang pertama, bila kamu tengok soalan macam ni, kita buat mula-mula sekali, kita tengok pada dia punya asas dulu. Dia asas kat sini adalah 5. Semua asas dah sama. Dalam hukum indeks, kalau asas sama, senang cerita dia. Tapi ada 2 kaedah. Contoh ada setengah orang, dia suka buat satu-satu. Suka buat satu, maksudnya buat atas dulu, kemudian baru buat bawah. Okey? Tapi saya kat sini, saya akan tunjuk terus kita buat sekaligus. Bila asas dia dah cantik macam ni, kita boleh buat sekaligus. Macam mana sekaligus? 5, 5, 5, yang tinggal 5 je. Ini kita panggil dia samakan asas. Samakan asas. Nampak? Asas dah sama. Settle. Bila asas dah sama, maksudnya kita dah boleh gunakan apa? Hukum indeks tadi. Hukum indeks telah boleh digunakan kat sini. Apa hukum indeks? Yang tadi yang ada 5 perkara tadi. Yang pertama kita start dengan 3X. 3X. Kemudian jumpa darab tukar jadi tambah. Kita tambah dengan siapa? Tambah dengan X. Okey, kemudian jumpa bahagi. Jumpa bahagi tukar jadi tolak. Tolak. Tolak dengan siapa? Tolak dengan negatif X. Nampak? Dapatlah hasil kita last kali 5 kuasa 3X campur 3X. Tolak-tolak campur juga. Campur akan jadi 5X. Ini kita bagi dia soalan untuk apa? Permudahkan. Kita samakan je. Kalau asas boleh sama, automatik dia akan boleh terus guna hukum indeks. Okey? Kita terus pergi. B pula. B dia lain sikit. Kalau kau tengok soalan lebih kurang macam sama, tapi dia ada lain sikit je. Apa lain sikit dia? Kita tengok lain sikit dia. Saya padam. Okey. Okey, supaya tak lupa ni hukum indeks saya tulis semula iaitu darab tukar jadi tambah, bahagi tukar jadi tolak, kuasa tukar jadi darab. Jadi power root tadi apa? M per N akan jadi kuasa M punca N. Kemudian kuasa negatif dia akan turun bawah. Okey. Untuk B dia bagi 7 B tolak 2, kemudian tolak kat sini. Dia ada tolak 7 kuasa B per dengan 7 B campur 3. Bila melibatkan tolak, dia lain sikit. Sikit je dia lain. Bila melibatkan tolak. Sebab apa? Walaupun base dah sama, tapi bila dia tolak je, kamu tengok hukum indeks tak ada tolak belah sini. Tolak tak ada. Nampak? Hukum indeks tak ada tolak. Jadi kalau dah tolak, macam mana nak buat tu? Kalau ada tolak. Kalau ada tolak, dia ada 2 cara. Tapi cara yang paling saya suka, saya pecahkan dulu. Pecahkan ni. Macam mana nak pecah? Kita boleh pecahkan dia begini. Contoh ni, saya boleh pecahkan dia. Menjadi, kalau kamu tengok sini, 7 B kurungan 7 negatif 2. Macam tu. Okey. Tolak dengan kat sini 7 B. Nampak? Ni kita letak kurungan bagi nampak sorang-sorang dia. Per dengan, terpecahkan dia bawah pun pecah. 7 B. Itu 7 kuasa 3. Okey. Kat sini kita boleh faktorkan 7B. Sebab apa? Dia jadi macam mana tau? Kamu tengok dia jadi macam mana? Dia jadi seolah-olah yang ini dia jadi macam X. X kat situ siapa? 7 kuasa negatif 2. Ini 1/49. Contoh kan. Tolak dengan X, dia jumpa X lagi. Okey. Per dengan kat bawah dia. 7 kuasa 3. 343X. Jadi semua X, X, X ni kita boleh buat apa? Kita boleh faktorkan dia dan nanti kamu akan tengok. Dia mati macam tu je.
X tu dia akan out habis. Kenapa tengok macam ni? Contoh macam ni. Kan? Apa jadi? Ini X kita faktorkan, dia akan jadi 1/49 tolak 1 per dengan 343X. Jadi X dengan X akan mati. Kan? Sama kan cerita dia? Cuma yang ini dalam bentuk, kita panggil dia, ini dalam bentuk indeks. Bila dalam bentuk indeks, sama cerita dia. Tengok, saya buat. Atas 7B, 7B, kita boleh keluarkan dia, 7B. Kita boleh faktorkan dia. Bila kita faktorkan dia, yang tinggal atas ni adalah 7 kuasa negatif 2 tolak dengan 1. Per dengan bawah dia, 7B dengan 7 kuasa 3. Nampak? Jadi kamu akan nampak 7B dengan 7B habis. Yang tinggalnya adalah apa? Nombor sahaja. Nombor. Ya. Satu tu sebab B Satu tu bukan sebab B. Satu tu sebab dia macam X tau. X. Kalau saya letak X, maksudnya apa? 1X. Dia macam X. Contoh sini, saya gantikan 7B ni sebagai X. Jadi tolak ni tolak 1X. Bila kita faktorkan X, macam ni kita faktorkan X, yang tinggal apa? 1. Oh. Dia macam tu, 1. 1 maksudnya benda ni 1. 1 7B. Kan? Yang ini ambil nombor dia. Nampak? Ni ambil nombor dia, saya letak sini. Ni sebab dia ada nombor. Yang ini tak ada nombor. Bila tak ada nombor, nombor dia siapa? 1. Oh, dia sebab kita faktorkan je lah. Ya, kita faktorkan. Kalau ada tambah tolak, biasanya kita akan, lepas tu saya bagi tambah tolak ni, kita pecah. Lepas pecah, kita faktor. Biasanya kalau melibatkan tambah tolak, selalunya saya akan galakkan pelajar saya, pecah dulu. Pecah, lepas pecah, faktor. Lepas faktor tu kamu akan nampak apa nak buat seterusnya. Dia akan nampak. Okay, faham. Cuba tekan kalkulator ni. Ya, tekan kalkulator. 7 kuasa negatif 2 tolak 1 dalam kurungan. Kemudian bahagi dengan 7 kuasa 3. Saya tinggal kalkulator saya. Mana saya tinggal? Sekejap saya ambil. Sini kamu akan dapat, kalau saya tengok nombor saya di negatif 48 tu per dengan 16807. Betul tak? Semua kamu cek tengok. Kan? Kadang-kadang saya tekan kalkulator boleh salah juga. Betul. Okay. Betul Okey. Itu dia, kamu akan nampak bila dia melibatkan tambah tolak, itu jadi pelik. Dia jadi pelik sikit kalau melibatkan tambah tolak. Tapi kalau dia darab bahagi tu senang. Darab bahagi senang, tambah tolak je dia problem. Okey? Jom kita tengok yang C. Sama. C kita akan jumpa tambah tolak lagi sekali. Tengok. Okey, tengok C Soalan C dia berkata 9 A tolak 3 campur 9 A campur 4 per dengan 81. Okey. Boleh sama kat cerita dia. Yang ni kita boleh pecahkan juga. Kan? Macam mana saya pecahkan? Yang ni 9A ni 9A kita boleh pecah. Kita pecah jadi apa? 9A seorang. Sebelah dia 9 kuasa negatif 3 macam tu. Yang kita pecahkan yang 9 ni akan ambil unknown, 9 akan ambil nombor. Campur 9A kemudian 9 kuasa 4 per dengan 81. Nampak? Sekarang yang ada unknown. Yang ada unknown 9A je.
Jadi kita boleh faktorkan 9A. Jadi 9A tu saya boleh faktorkan dia. Okey, yang tinggal adalah 9 negatif 3 campur dengan 9 kuasa 4. Nampak? Kemudian per dengan 81. Yang ni tak matilah sebab dia tak ada kat bawah. Tak mati 9A tu. Jawapan kita 9A ni masih ada lagi. Masih ada lagi 9A. Cuma nombor-nombor ni kita dah boleh kira. Nombor-nombor tu kita dah boleh kira nombor-nombor tu. Kan? Bila kita kira nombor-nombor tu apa kita dapat? 9 kuasa negatif 3. Kemudian campur dengan 9 kuasa 4. Kemudian bahagi dengan 81. Cuba tengok berapa dapat jawapan dia. Dapat nombor dia berapa? Yang ini kita dah boleh kira, kita akan dapat berapa? 9 kuasa negatif 3. 9 kuasa negatif 3. Sekejap campur 9 kuasa 4. Sama dengan bahagi dengan 81. Saya dapat 81, 1/59049. Tu yang besar tu. Pecahan dia besar kan? 81. Oh, dia besar. Kalau pecahan dia besar maksudnya macam ni lah saya rasa. Dia tak ada pemudahkan sampai macam tu sangatlah. So dia buat simple je. Saya akan bagi jalan simple. Sebab dia ada dua jalan. Satu lagi jalan simple. Satu lagi Sebab dia pecah tu jadi pecahan dia melampau sangat. Kalau satu lagi jalan simple dia jadi macam ni. Kan? Ini dengan ni dia akan jadi 9 A tolak 3 per 81 campur 9 A campur 4 per dengan 81. Ini satu jalan kerja lagi iaitu dia pemudahkan pecahan dia tak teruk sangat. Di sini akan jadi 9 A tolak 3 per 81 9 kuasa 2 campur 9 A campur 4 per 9 kuasa 2. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini. Gunakan konsep hukum indeks. Yang ini akan jadi bahagi akan jadi tolak. Ni jadi ringkas sikit lah. 9 A tolak 3 bahagi 2 akan jadi tolak 2. Dia kepecah macam ni. Tadi saya pecah kiri kanan ni dia pecah lain. Dia pecah terus habis. Saya rasa jawapan dia macam ni sebab pecahan kalau yang macam tadi pecahan dia terlalu complicated. Tapi kalau kita nak selesaikan nanti kita akan pakai macam tu balik Ini 9 sini A campur 4 tolak 2. Ini kita akan dapat jawapan 9 A tolak 5 campur dengan 9 A campur 2. Ini cantik sikit lah. Jadi saya rasa kamu punya ni macam ni saya rasa. Cuba tengok. Buku teks macam tu.
Macam ni. Okey, dia pecah macam ni lah. Dia tak pecah macam saya pecah macam tadi. Dia pecah macam ni. Mungkin pecah macam tadi tu nanti kita akan tengok masa kita nak selesaikan. Kalau nak selesaikan kita akan pecah habis. Yang ini kita tak pecah habis. Kita pakai apa? Kita pecah hanya samakan pembawah saja. Kita pecahkan pembawah dia saja. Okey. Jadi kalau macam tu, B pun saya rasa macam tu. Jadi kita tengok B semula. Okey. Tengok B semula. Saya rasa B pun macam tu juga dia pecah. Dia tak pecah habis. Kita kembali kepada B kejap. Masa tengok pecahan dia teruk sangat pecahan dia. Bila pecahan teruk sangat maksudnya dia tak adalah pecah sampai habis. 7B. Yang ini kita pecahkan jadi satu persatu akan jadi 7B campur 3. Jadi dia tak matikan B tu. Mati juga B kan. 7B campur 3. Kita akan dapat kat sini. Yang ini kalau aku tengok kita akan dapat 7B tolak 2 tolak dengan B campur 3. Ini tolak. Yang ini pun sama. 7B tolak dengan B campur 3. Dia buat jalan kerja macam ni lah saya rasa. Jadi kamu akan dapat kat sini 7B tolak B habis. Tolak 2 tolak 3 akan jadi tolak 5. Tolak. Yang ini sama juga. 7B tolak B habis akan jadi negatif 3. Kat sini baru dia kira yang ni. Ini kita panggil dia untuk soalan apa? Permudahkan. Permudahkan maksudnya dia sampai sini je. Cuba tengok. Sampai sini je kan? Dia bagi kat belakang sampai mana? Jawapan belakang. Ada 1/7 per 1 per 5. 1 Per 5 per pula. 1/7 kuasa 5. 1/7 kuasa 5. Dia turunkan ke bawah. Yang ni. 1/7 kuasa 5. Tolak 1/7 kuasa 3. Betul cikgu. Okey. Jadi guna cara ni lah. Jadi kita akan letak kita punya cara macam ni. Itu maksud soalan permudahkan. Maksudnya permudahkan dia tak payah selesaikan lah. Macam tadi saya selesaikan sampai dapat jawab. Sampai dapat habis. Okey. Kita set kat sini. Kamu nampak cerita dia lebih kurang. Ini sama juga cerita dia. Cuma kita pecah dia lain. Pecah dia pecah lain. Tadi saya pecah habis, ni tak pecah habis. Kita guna teknik ni lah. Saya ambil teknik ni. Okey. Sekarang kita pergi dekat D, E, F. Terus senang lah. Sebab apa? Dia sebenarnya dalam indeks ni, dia masalah dia bila melibatkan tambah tolak. Kalau darab bahagi, dia cukup mudah. Sebab bila darab bahagi, kita boleh gunakan ni semua ni. Hukum indeks kita habis semua boleh guna. Kita akan tengok kat sini. Untuk D, C kuasa 4, D kuasa 3, darab C kuasa 3, D kuasa 5. Dia senang sikit. Kenapa saya cakap senang? Sebab kita hanya perlu susun saja cerita dia akan dapat C 4 campur 3. Kemudian D pula cerita dia 3 campur 5. Kenapa campur? Sebab kita guna hukum indeks darab tukar kepada campur. Terus dapat jawapan kita kat sini C 7 D 8. Ini senang. Kalau jumpa darab bahagi senang lah cerita dia. Tak ada masalah. Okay. E pun dah senang lah. E pun sama. Sebab dia tak melibatkan tambah tolak, kamu akan nampak dia lebih mudah. X, Y kuasa 2, kuasa 3, darab dengan X kuasa 3, Y kuasa 5. Dah boleh buat terus. Boleh buat terus jawapan. Maksudnya kita tengok X dulu. Tengok X dulu. X kat sini, asal X dia adalah 1. Asal X dia tak ada nombor maksudnya 1. Asal dia 1. Jadi kalau asal dia 1, kemudian dia jumpa kurungan. Jumpa kurungan, tukar jadi darab. Jadi maksudnya 1 akan darab dengan 3. Kemudian dia jumpa darab pula. Bila dia jumpa darab, dia akan tukar jadi tambah 3. Habis cerita X. Kita buat cerita Y pula sebelah. Cerita Y sebelah dia, asal dia 2. 2 dia jumpa dengan 3. 2 darab 3.
Kemudian jumpa darab. Dia akan tukar je tambah 5. Jadi kita akan dapat jawapan kat situ, selesai dah. X 3 campur 3 6 dan Y 6 campur 5 11. Habis. Dia darab bahagi dia senang. Bila melibatkan darab bahagi dia lebih mudah kan. Okey. Sama tak cerita dia kalau kamu tengok cerita F. F cuma dia dah naik level sikit. Dia dah masukkan nombor. F kat situ dia dah masukkan nombor. Kita tengok. Dia dah masukkan nombor. Iaitu F 7 X kuasa negatif 1 kuasa 2 darab dengan 49 negatif 2 XY kuasa 3. Okey. Kat sini dia ada 3 orang sebenarnya. Yang pertama nombor, yang kedua X, yang ketiga Y. Dia ada 3 orang. Okey. Jadi saya akan asingkan dulu nombor dengan nombor. Contoh 7 ada kaitan dengan 49 ni. Jadi 7 kuasa 1 darab 2. Tak payah tulis dah. Terus. 1 darab 2 akan jadi kuasa 2. Okey? Cuma kat sini, sebab saya tak pakai indeks, saya pakai darab. Terus pakai darab. Darab dengan, saya ambil nombor ni. 49. Kuasa negatif 2 darab dengan 3. Negatif 6. Ni 2 nombor. Kita nak buat operasi nombor kat situ. Okey? Dia tak tukar tambah kat sini. Sebab apa? Asas dia saya tak ambil, tak samakan asas. Untuk nombor. Okey? Kemudian ambil X pula. Contoh saya ambil X. X, cerita dia negatif 1 darab 2 jadi negatif 2. X negatif 2 kat situ. Kat sini, Y dia pula seorang aja. Belum. X tak habis lagi. X negatif 2 campur dengan 3. Baru habis cerita X. Sekarang Y. Seorang aja Y ada. Y ada seorang aja. Kuasa 3. Okey? Sebab soalan dia permudahkan kat sini. Lepas saya ambil nombor, sama ada saya nak kira terus nombor ni boleh. Saya nak permudahkan dalam bentuk indeks pun boleh. Contoh macam mana kalau permudahkan? Permudahkan maksudnya 49 ni kita kena tukar jadi 7 kuasa 2. Sebab kita nampak dia boleh tukar. Okey, jadi kat sini saya terus dapat 7 kuasa 2 campur dengan negatif 12. Itu cerita untuk 7. Samakan dia. Kemudian X, kita dah boleh kira, tinggal 1, Y 3. Jadi jawapan kita kat sini, kita akan tulis last sekali. X, tak payah tulis nombor sebab kuasa 1. Y, kuasa 3. Kenapa saya tak tulis 7? Sebab saya tengok 7 ni kuasa dia negatif. Bila kuasa dia negatif, kita kena turunkan dia ke bawah. 7 kuasa 10 gitu. Ini kita tak kira 7 kuasa 10. Sebab bila kita kira 7 kuasa 10, nombor dia akan jadi banyak. Jadi itu tak mudah lah. Macam ni kita panggil dia permudahkan. Simple. Kalau 7 tu positif, letak kat sebelah. Kalau 7 positif, kita letak atas. Positif kita letak ke atas. Kalau negatif, kita turunkan ke bawah. Supaya jawapan kita tu sentiasa kuasa dia positif. Boleh? Okey. Kita pergi kat G. G panjang sikit tu. G. Tengok G. F. Ni saya padam atas lah. Boleh padam ni. Dapat ruang lebih sikit. Ni hukum-hukum semua pun. Ya. Maksudnya yang tadi tu kita expand je lah kan? Kita expand je. Expand tu macam dia indeks ni, dia expand dia kurungan tu masuk. Contoh macam ni A, B, C, 1, 2, 3, 4 macam tu. Maksudnya yang masuk siapa? Kuasa tu lah kan? Kuasa tu akan masuk. Kuasa dia akan jadi kuasa 4, kuasa 8, kuasa 12 gitu. Okey, faham. Boleh? Okey. Sekarang kita tengok dekat G.
3x kuasa 2 y kuasa 3 darab x kuasa 3 4 bahagi dengan x kuasa 16 y kuasa 2. Okey sampai sini kalau kamu guna macam tadi boleh sama. Yang ini kita boleh masuk sini, masuk sini, masuk sini. Okey? Yang ini satu sekali masuk je. Jadi kita tengok nombor kita ada seorang je nombor. 3 je. Kita boleh tulis dia dulu. Sama dengan 3 kuasa 3. Okey? Tapi x kita ada 1, ada 2, ada 3x. Jadi saya akan tulis x saya mula dengan 2 darab 3. Boleh expand terus. 2 darab 3. Sebab nombor mudah kita terus congak je. 2 dengan 3 kita terus tulis 6. Jumpa darab tukar tambah. 3 darab 4 tulis terus 12. Jumpa bahagi tulis terus tolak 16. Itu cerita x. Kita guna tu je. Okey? Kemudian y pula. Y yang depan ada. Depan sekali 3. Kemudian ni tak ada. Abaikan. Pergi terusan ni jumpa bahagi. Bila bahagi maksudnya kita tolak berapa y kita? 2. Ni ringkas kita buat. Jawapan kita 3 ni kita boleh biar macam tu boleh, tak ada masalah. 3 kuasa 3 boleh sebab soalan pemudahkan je. X kita kira. Jadi X kita akan dapat sini 2. 2. Y kita akan dapat 1. Ini tak payah tulis lah. Okey? Cek balik jawapan. Maksudnya kita akan tengok, okey, kuasa pun positif semua. Nombor dah letak kat depan. Okey, selesai. Cuma kadang-kadang 3 kuasa 3 ni sikit, nombor dia kecil. Kita boleh tukar juga jadi 27 terus. Boleh. Bila kecil, maksudnya tak ada masalah. Boleh tukar terus. Tapi kalau biar macam ni pun tak apa. Sebab kita nak jadikan dia dalam bentuk indeks. Boleh? Okey. Kita teruskan H pula. H tengok. Bila saya ambil H kat sini. Okey, apa soalan H dia? Kurungan P kuasa 2, Q kuasa negatif 1, kuasa 5 darab dengan Q kuasa 8. Ini mudah je. Sebab tak banyak. Tak banyak orang yang terlibat. Asas yang terlibat hanyalah P dengan Q. Jadi senanglah. Kita tengok P dulu. Ada kurungan. Kita boleh masuk, expand. Jadi kita akan dapat P 2 kali 5, 10. Jumpa darab. Tukar jadi tambah. Tak apa pula P tambah dengan Q punya. Sorry, salah. Habislah cerita P. Q. Q. Negatif 1, 5. Negatif 5. Jumpa darab. Tambah. Tambah berapa? 8. Dapat jawapan kita. P 10. Q 3. Habis. Ni senang sikit H. Pendek. Okey. Kita tengok. I pun senang. I pun kamu boleh bagi jawapan terus. Boleh congak ni I. I. P. Q 5. Kuasa 4 darab dengan P. Kuasa 3. Nampak? 2 orang yang terlibat. Yang pertama P. Masuk. P yang masuk berapa? 4. Jumpa darab. Tukar jadi tambah. Tambah berapa? 3. Q. Seorang dia je Q. Berapa Q? 4, 5, 20. Jawapan akhir. P 12 pula. 7. Q 20. Ni senang. Okey. Sampai kat J tu tengok bila melibatkan apa? Ada bahagi. Ada bahagi kat sini. Tengok macam mana cerita dia. Okey, J. Dia ada bahagi kan? 49 kat sini. Negatif 2. X. Y. Kuasa 3. Bahagi dengan 7. X.
Y kuasa negatif 2. Okey. Soalan dia. Bila kita tengok, nombor dia pun ada kaitan. Sebab apa? 49 dengan 7 ada kaitan. Yang mana 49 ni, saya boleh tukar 49 ni menjadi 7 kuasa 2. Tapi kamu janganlah buat benda macam ni padam kan. Kamu tulis mula kat bawah lah. Okey. Jadi kat sini kita ada 3 orang. 7, X dan Y. Jadi saya akan mulakan dengan 7 dulu. 7. Yang mula-mula 3 masuk. Yang ini pun dah negatif 4. Negatif 4 jumpa dengan 3. Jadi negatif 4 darab 3 negatif 12. Okey. Yang ini pula jumpa bahagi. Sebelum jumpa 7 ni jumpa bahagi. Bahagi maksudnya kita tukarkan dia jadi tolak. Tolak dengan siapa? Ni masuk sini. Dia akan jadi tolak dengan negatif 2. Habis cerita 7. Okey, habis cerita 7, kita pergi dekat cerita X pula. Apa cerita X? 3 masuk, 3 saja. Jumpa bahagi, kita tolak. Tolak dengan siapa? Ini masuk, negatif 2. Sama kat cerita Y. Y asal dia 3. Jumpa bahagi, kita tolak. Tolak dengan siapa? Ni masuk. Tolak dengan negatif 2. Sama. Jadi kita mau tengok jawapan kita akan dapat kat sini. 7 kuasa negatif 10. X kuasa 5. Y kuasa 5. Ni tak cantik lagi sebab apa? Ada kuasa negatif. Bila ada kuasa negatif, kita seboleh-bolehnya kamu kena turunkan dia ke bawah. Jadi 7 kuasa 10 akan duduk di bawah. Boleh nampak kan? Okey. Boleh? K dia ada sikit beza. Dia ada beza. Soalan dia pandai, dia ubah-ubah sikit-sikit dia ubah. Dia tak ubah banyak. Sikit-sikit dia ubah. Kan? Sekarang kita tengok K. Dia ubah sikit je. Iaitu dia bagi 20 X kuasa negatif 7 Y kuasa 2 bahagi dengan 4 X kuasa 3 Y kuasa negatif 4. Okey, yang kita cek kawan-kawan dia dulu. Kat sini maksudnya 20 dengan 4 dia tak ada kaitan dari segi pengiraan, tapi dia ada kaitan dari segi jenis. Sebab apa? Dua-dua ni adalah nombor. Dua-dua adalah nombor. Jadi kita boleh kira lah. Kalau kau tengok 20 bahagi 4. Saya tulis dulu. Begini dia tukar dah cerita dia. Dia dah bertukar menjadi macam tu. 20 bahagi 4. Sekarang X pula. X asal dia negatif 7. Bahagi, dia akan jadi tolak. Tolak siapa? Tolak 3. Itu cerita X. Y asal dia 2. Bahagi akan jadi tolak. Tolak dengan siapa? Tolak dengan negatif 4. Jadi kita dapat jawapan 20 bahagi 4 boleh dipermudahkan menjadi 5. X dia akan jadi negatif 10. Y akan jadi 6. Tak cantik. Ada kuasa negatif kat situ. Kuasa negatif kita sekarang adalah apa? X. Jadi kita cantikkan dia akan jadi 5. Y kuasa 6. X kena turunkan ke bawah. Jadi X kuasa 10. Itu kaedah dia. Okey? Macam mana nak selesaikan dia? Sampai yang last sekali. Last sekali kita tengok kat sini adalah L. L pun ada nombor. Ada nombor, ada A, ada B. Ada 3 benda. Ada 3 benda. Kita buat satu persatu. Saya padam dah. Boleh? Padam pakai kain senang. Kalau pemadam slow sikit. L 6. A kuasa 7. B negatif 2. Bahagi 36.
A kuasa 3, B kuasa -4. Okey. Contoh kamu tengok ni 6 bahagi dengan 36. Ha. Tak payah tukar indeks, tak apa sebab benda boleh bahagi. 6 bahagi dengan 36, kamu akan dapat 1/6. Kita dah biar macam tu dah. Dah boleh buat dah. Kan? A pula. A 7 bahagi tukar jadi tolak sebab dia melibatkan indeks. Tolak berapa? Tolak 3. B pula. B asal dia negatif 2. Nak cari B kawan dia, dia jumpa bahagi dulu. Bahagi dia adalah tolak. Tolak dengan siapa? Tolak dengan negatif 4. Bila kita simplify, kita akan dapat 1/6. A kuasa 4. B kuasa 2. Nampak? Ni nak bagi cantik macam mana? Kita boleh tulis macam ni. A kuasa 4. B kuasa 2 per dengan 6. Itu asas dalam apa? Permudahkan ungkapan algebra melibatkan hukum indeks. Boleh? Okey? Yang begini. Bila kamu dah nampak yang asas dia, soalan bawah-bawah ni semua dia akan lebih mudahlah cerita dia. Okey? Jom kita tengok cerita dia. Apa jadi soalan nombor 2? Nombor 2 ni dia senang sikitlah. Dia sebenarnya dia dah complicatedkan sikit, tapi sebab asas kamu dah kita ulang kaji dekat nombor 1, kamu akan nampak nombor 2 tu mudah sebenarnya. Nombor 2, permudahkan A, nampak? A dia pecahan 1/3 darab 2 A negatif 1/2. Bila kita tengok soalan ni, kita kena bayangkan dulu, bukan bayangkan, kita kena tangkap betul-betul dapat. Dia kena ada 2 orang. Yang pertama siapa? Nombor. Yang kedua siapa? A. Itu yang kita nampak. Kan? Jadi kena nak tulis bagi cantik, kita akan dapat tulis nombor dulu. Algebra. 2 seorang dia je. Okey? Kemudian baru kita ambil A. A mula dengan siapa? A mula dengan 1/3. 1/3, kemudian darab tukar jadi tambah. Tambah dengan siapa? Tambah dengan negatif 1/2. Okey, jadi kuasa pecahan ni 2 A 1/3 tolak dengan 1/2. Ambil kalkulator, kira. Negatif 1/6. Yang kita akan dapat kat sini adalah negatif 1/6. Okey? Macam biasa, kuasa negatif. Kuasa negatif kalau boleh kita turunkan ke bawah. 2 per dengan A kuasa 1/6. Okey, ini kita tulis dalam bentuk indeks. Kita juga boleh tukar dia semula ke dalam bentuk punca kuasa. Sebab bila pecahan, dia formula dia, kalau A kuasa M per dengan N, kita boleh tukarkan dia kepada punca kuasa N dan A kuasa M. Boleh. Contoh macam ni. Ni ada kuasa pecahan tak cantik, kita boleh tukar jadi 2 per dengan A punca kuasa 6. Ini kerja gunakan dalam bentuk apa? Punca kuasa. Ni formula dia pakai yang ni. Okey? Tengok B. Kuasa pecahan, tu kuasa pecahan. Kuasa pecahan kita akan tukar jadi power root. Ini kita panggil power dan root. Okey? Saya lupa bagi tahu kat kamu. Benda ni dia boleh tukar suka hati dia. Contoh, ada pelajar tulis macam ni, ada setengah dia tulis macam ni, boleh tak? Dia jadi punca kuasa NA, semua ni dia kuasa M. Sama, benda dia sama, benda yang sama. Dua-dua ni adalah benda yang sama, tak ada masalah. Yang penting siapa kena kuasa dia. Siapa kena kuasa dia, siapa kena punca dia. Okey? Nombor 2B. Nombor 2B, soalan dia 4A kuasa 3 per dengan A kuasa negatif 3/5. Tak ada masalah kamu nampak. Sebab dia tak ramai.
Bila tak melibat ramai orang ni, soalan senang lah. Sebab melibatkan apa? Ada 2 orang je. Kamu nampak macam 3, dia 2 je. Siapa? 4 dan A. Itu kamu kena nampak. Siapa terlibat? 4 dan A. Mula-mula siapa? 4. Kemudian siapa? A. Bila A mula dengan siapa? Mula dengan 3. Mana kawan dia? Kat bawah. Kan? Apa operasi dia? Bahagi. Bahagi tukar jadi apa? Tolak. Tolak dengan siapa? Negatif 3/5. Permudahkan. Ambil kalkulator. 3 campur. Ni tolak-tolak akan jadi campur. Campur dengan 3/5. 15 campur 3. Jadi 18/5. Okey? Tapi kalau nombor plate nak tulis macam ni pun tak apa. Tak ada masalah. Nak tulis macam ni pun tak apa. Nak bagi jadi dalam bentuk punca kuasa pun boleh. 4. A. Tulis A dulu. Berapa punca dia? Dia punca 5. Berapa kuasa dia? 18. Okey? Dan nombor biasanya berada di depan. Dan pastikan saiz dia. Nombor besar, punca kecil je. Saiz tu penting. Okey? Saya pergi dekat C. C dia dah melibatkan punca dengan punca. Dalam topik kamu, silibus kamu, nanti kamu akan belajar tentang cert. Cert banyak cerita pasal kita nak pemudahkan pasal punca. Nanti ya. Okey, kita sampai C dah. Nombor 2 C. Punca kuasa 5. A kuasa 7. Darab dengan punca kuasa 4. A kuasa negatif 9. Macam tu. Boleh macam mana nak kira dia orang ni? Nak kira dia orang ni kita boleh gunakan, tukarkan dia orang ni jadi pecahan dulu. Contoh saya ambil, cerita dia siapa? Berapa orang yang terlibat? Seorang je. Yang terlibat siapa? A. Panjang pula A saya ni, nanti ingat 9. Okey. Jadi yang terlibat adalah A. Siapa A kat depan? 7/5. Nampak? Kemudian apa operasi dia? Darab tukar jadi tambah. Tambah dengan siapa? Ni negatif 9/4. Baru kita kira. Kan? Ambil kalkulator kita kira 7/5 tolak 9/4. Negatif 17/20. Jadi kita akan dapat garis itu A negatif 17/20. Okey? Cuma kat sini, kalau kita nak tukarkan dia kepada bentuk punca kuasa, sebelum kita tukarkan bentuk punca kuasa, kita kena buang negatif ni dulu. Negatif maksudnya apa? Negatif kita kena turunkan ke bawah. Negatif maksudnya 1 per. Itu kuasa negatif. 1 per siapa? A kuasa 17/20. Lepas tu baru boleh kita tukar jadi cantik. Ni punca kuasa, punca 20. Kuasa dia 17. Gitu. Nampak kan? Kuasa negatif tu kena turunkan ke bawah. Bila dia seorang-seorang turun, satu tinggal ke atas. Kan? Okey. D. D ni wow. Ada banyak bracket kat situ kan? Cuba kat sini D. D cerita dia A kuasa negatif 3/2 kurungan A kuasa 1/2 campur 3 A kuasa negatif 3/2 tolak 3 A kuasa negatif 5/2. Okey. Tengok sebelum kita selesaikan yang ni, dia macam expand macam biasa. Expand. Cuma bila expand, dia hanya jumpa kawan dia saja. Siapa yang terlibat dalam cerita ni. Yang tak terlibat tak jumpa. Contoh kat sini, saya expand. Ni, saya masukkan. Okey, jadi apa jadi kat sini? Yang pertama, A
Nampak? Ni dengan ni. Maksudnya apa? Darab. Ni dengan ni maksudnya darab. Bila darab dalam indeks, dia akan jadi negatif 3/2 campur 1/2. Ingat hukum indeks. Kan? Okey. Kemudian siapa pula? Ni dengan ni. Apa? Darab. Ada kaitan dengan 3? Tak ada. 3 tak ada kaitan. Tulis je biar. Jangan usik dia. Kan? Dia nombor 3. A. Siapa A kita? Negatif 3/2. Darab jadi apa? Tambah negatif 3/2. Nampak ni. Okey. Kemudian tolak 3. Jangan usik. A. Asal dia negatif 3/2. Darab jadi apa? Tambah. Tambah dengan tolak jadi tolak 5/2. Baru kita boleh pemudahkan. Bila kita pemudahkan kat sini, kalau kamu tengok yang mula-mula akan jadi negatif 3/2 campur dengan 1/2. Dia akan jadi negatif 2/2. Jadi negatif 2/2 adalah negatif 1. Seorang kan? Okey, A campur dengan 3. Negatif 3/2 tolak negatif 3/2. Dia akan dapat negatif 6/2. Negatif 6/2 maksudnya negatif 3. Apa dia ni pula dapat? Lupa tulis A. Negatif 3. Okey. Tolak dengan 3. Okey. Yang ini negatif 3/2 tolak dengan 5/2. Jadi dia akan jadi negatif 8/2. Negatif 8/2 adalah negatif 4. Lagi sekali aku buat ni. Lupa tulis A. Negatif 4. Okey. Jadi kat sini kita dah permudahkan. Cuba dalam bentuk dia kita belum kuasa negatif lah. Tak cantik. Kuasa negatif. Okay, kuasa negatif yang ini kita akan dapat 1/A. Okey. Campur dengan 3/A kuasa 3. Tolak dengan 3/A kuasa 4. Okey. Kalau nak samakan bawah kemudian. Samakan bawah panjang lagi cerita dia. Kan? Itu suruh sama bawah. Biar macam ni tak apa. Cukup. Okey, ni kita panggil dia permudahkan. Kita guna konsep yang tadi. Sama, kita pecah satu-satu. Boleh? Boleh ikut lagi ke? Sabrina? Siapa ni ada? Balkis? Boleh. Okey. Nombor 3. Nombor 3 dia suruh tunjukkan. Ni kena hati-hati. Bila soalan tu tunjukkan, maksudnya kita kena buktikan sebelah kiri dengan sebelah kanan. Haruslah sama. Jadi maksudnya sebelah kiri dia kena jadikan sebelah kanan. Contoh macam ni. Okay. Nombor 3. Dia kata soalan dia tunjukkan. Tunjukkan iaitu 4. 3A tolak 2 sama dengan 64 per kuasa A. Per dengan 16. Okey. Bila soalan tunjukkan, kamu tak boleh, ni tak boleh pergi sebelah. Jadi tapi kamu boleh pilih mana-mana. Tak boleh, dia tak boleh pindah-pindah. Soalan tunjukkan tak boleh pindah-pindah. Tapi kita kena buat sama ada sebelah ni kita buat sampai dapat macam ni ataupun sebelah kanan nak buat sampai dapat kiri. Suka hati, pilihan dah letak di tangan kamu. Kan? Saya buat, saya nak jadikan sebelah kiri jadi sebelah kanan. Boleh. Sama ada kanan jadi kiri, kiri kanan tak kisah, terpulang. Kan? Dia tu. Contoh yang pertama saya akan buat kiri jadi kanan. Sini, kiri jadi kanan. Iaitu 4 ni. 4 kuasa 3 A tolak. Tolak maksudnya apa? Saya pecahkan jadi 4 kuasa negatif 2. Jadi kuasa negatif saya akan turunkan ke bawah. Dia akan jadi 4 kuasa 3A per dengan 4 kuasa 2. Baik, sekarang kita dah dapat dah cerita dia. 4 kuasa 3A, saya panjangkan sikit yang cerita dia. Dia boleh jadi 4 kuasa 3A. Dia boleh pisahkan macam tu. Pak, bawah 4 kuasa 2. Tapi dalam exam kamu tak payah buat ni. Tak apa, step ni. Ini nak bagi faham. Kan? Okey? Jadi sama dengan, sama dengan belah sini. Jadi,
Kita dah dapat dah. 4 kuasa 3 berapa? 4 kuasa 3 adalah 64A per dengan 4 kuasa 2, 16. Maksudnya dah sama. Itu maksud dia kat sini. Okey, tak nampak? Sampai sini. Di sini maksudnya dia akan jadi, ni adalah 64A per dengan yang ini 16. Dah dapat sama dah. Itu maksud tunjukkan. Kita buat sama ada kiri jadi kanan atau kanan jadi kiri. Tak kisah. Kan? Coba. Ada setengah pelajar dia kata, cikgu saya nak jadikan kanan jadi kiri. Tak ada masalah. Cuma jalan kerja dia buat macam ni lah. 4. 3A tolak 2. Sama dengan soalan dia 64. Kuasa A per dengan 16. Tak ada macam. Cuma dia nampak. Dia kena nampak lah. 64 dengan 16 ni asal dia 4. Okey, jadi dia nampak. Dia tukar terus. 64 tukar jadi 4 kuasa 3. 16 tukar jadi 4 kuasa 2. Dia nampak. Boleh, tak kisah. Kan? Kemudian dia dah boleh nampak dah. Oh, 3 dekat A. Okay, 3A cantik. 4, 3A. Okey, yang ini naik ke atas. Naik ke atas maksudnya, kalau dia nak tulis bagi cantik, dia nak bagi tambah jalan kerja, dia tulis dibahagi. 4 kuasa 2. Dah, jawapan akhir akan jadi 4, 3A tolak 2. Ini maksudnya kita buat kanan jadi kiri. Mana-mana boleh. Jangan buat dua-dua lah exam macam ni, tak seronok dua-dua. Ini saya tunjuk. Okey, itu nama soalan tunjukkan. Sama ada kiri jadi kanan atau kanan jadi kiri. Terpulang. Kamu rasa mana senang kamu buat. Tak kisah. Okey. Itu soalan. Kita tengok untuk A. Kita pergi B. Itu saya biar dulu kejap. Soalan B. Tunjukkan. Dia kata kat situ. 9. 2A campur 2 sama dengan 81 A. Okey, kamu rasa kamu nak jadikan kanan jadi kiri ke kiri kanan? Mana rasa senang? Sama je kan? Kanan kiri, kiri kanan sama je. Tak ada masalah. Cuma dia dah bagi hint dah. Sebab yang ni 9. Ini nombor 1, dia dah bagi hint. Jadi boleh kita buat kanan jadi kiri. Contoh, sini tukar jadi 9 kuasa 2. Ini 9 kuasa 2. Ada A lagi, kuasa A. 9 kuasa 2 kuasa A. Jadi kita akan dapat kat sini asas 9. Okey, 2 campur dengan 2A. Dah sama. Walaupun terbalik tapi benda dah sama. Okey. Senang mana-mana. Mana-mana kita rasa okey kita boleh buat, kita buat je. C 7 3A tolak 4 sama dengan 343 kuasa A per dengan 2401. Kamu dah nampak dia punya hint dah kan? Dia nampak cerita dia ni siapa? Ini adalah 7 kuasa 3. Jumpa dengan A. Ni tukar jadi bahagi. Bahagi. Ni siapa? Ni mesti kuasa 4. Tekan kalkulator tengok. Terus dapat. Ni dapat terus jawapan kita kat situ adalah 7 kuasa 3A tolak 4. Dah terbukti. Itu je cerita dia. Mula-mula panjanglah penjelasan. Dan exam banyak ni lah, sikit je. Cukup. Okey. Nombor 4. Nombor 4 dia lain sikit. Dia dah masuk level lain sikit nombor 4. Boleh kan nombor 3? Okey, nombor 3. Nombor 4, nombor 4. Nombor 4, tunjukkan bahawa, tunjukkan juga 4 X tambah 2 campur 4 X tambah 1 campur 4X
boleh dibahagi tepat dengan 7. Boleh dibahagi tepat dengan 7. Okey, macam mana nak buat benda ni? Dia kalau nak buat macam ni maksudnya kita akan buat, kalau bagi tepat dengan 7 maksudnya kita akan buat kat sini tak kisah 4 kuasa apa, 4 kuasa M, sini ada 7 kuasa N. Tak kisah. Macam tu. Dia kena dapat macam ni. Satu 4, satu lagi ada 7. Ada yang penting ada dalam kurungan kita ada nombor 7. 7 kuasa berapa pun tak kisah. Kalau 7 saja lagi bagus. Okey? Itu kita tujuan kita. Jadi macam mana nak buat? Kita akan pecahkan dia orang ni satu persatu. Ni saya akan pecahkan dia macam tadi. 4x dengan 4 kuasa 2. Iaitu tambah, tukar jadi darab. Okey, campur dengan 4x dengan 4 kuasa 1. Nampak? Okey? Cuma tambah yang ini tadi. Iaitu 4x. Dia tak ada kawan. Bila tak ada kawan, maksudnya kawan dia adalah 1. Tak ada kawan. Okey? Jadi kita 4x kita boleh keluarkan dah. Kita dah boleh faktorkan 4x keluar. Yang tinggal adalah 4 kuasa 2 campur 4 campur 1. Jadi kita akan dapat kat sini 4 kuasa x 21. Nampak? 16. Betul lah? 21. Okey? Dan 21 ni kat sini maksudnya 4 kuasa x, yang ini adalah 7 kuasa 7 darab dengan 3. Macam tu. Jadi maksudnya kalau 7 darab 3 maksudnya boleh tak kita bahagi tepat dengan 7? Boleh. Kan? Kita boleh bahagi tempat dengan 7. Maksudnya kita bahagi 7, 7 mati. Dia sama ada macam tu ataupun satu lagi 4 ni dia lupa 7 dengan sini ada huruf lain. Tak kisah apa benda. Yang besar. Asalkan dia boleh bahagikan 7. Itu penting. Itu syarat kalau dia kata boleh dibahagi tepat dengan nombor, sesuatu nombor. Iaitu jalan kerja dia apa? Pecah, faktor. Pecah dan faktor. Yang ni yang mula kita buat tadi. Tu ya silap panjang cerita dia. Itu soalan untuk pemudahkan. Yang ni untuk soalan tunjukkan macam ni. Okey? Kita tengok. Dia kegunaan dia kat mana? Kat sebelah. Dekat sebelah. 4.2 banyak pakai benda ni. Kan? 4.2 dia banyak pakai benda ni. Okey. Tengok latihan seterusnya. 4.2. Okey, untuk 4.2 soalan dah bertukar menjadi selesaikan. Nampak? Apa maksud, apa beza soalan selesaikan dengan pemudahkan tadi? Soalan selesaikan, kamu kena dapatkan nilai X tu berapa akhir dia. Kena dapat nilai X. Berapa X dia? Itu soalan untuk selesaikan. Contoh A kita tengok di sini. A 4 X tolak 1 sama dengan 8 X tambah 3. Ini banyak kaedah boleh buat. Satu kaedah yang paling digemari oleh ramai guru-guru dan pelajar iaitu kita panggil samakan asas. Samakan asas. Kalau kita nampak asas tu sama. Contoh kat sini 4. 8. 4 kita boleh turunkan dia kepada asas dia iaitu 2 kuasa 2. Nampak? 4. Jadi yang ini tulis mula. 8 pula kita boleh turunkan 8 tu menjadi 2 kuasa 3. Yang ini yang kamu kena cap tu. Tulis semula. Jadi sekarang asas dah sama. Dalam hukum indeks, kalau single dengan single ni sama, maka dia boleh dimatikan. Yang tinggal apa? Algebra saja. Apa yang tinggal? Expand dapat 2x tolak 2 sama dengan 3x campur 9. Jadi kita dapatlah jawapan kita kat sini. 3x tolak 2x tinggal x. Negatif 2 tolak 9 jadi negatif 11. Tulis bagi cantik.
X sama dengan negatif 11 habis. Fahamkan kejap. Yang itu samakan asas. Kalau boleh samakan asas, kita boleh turunkan, kita turunkan. Kalau tak boleh, lain cerita dia. Okey? Jom kita tengok. B pula kan? B lain sikit. Dia lain sikit. Okey? Dan biasanya samakan asas ni kalau melibatkan darab bahagi je. Kalau ada tambah tolak lain. Contoh B, dia ada tambah tolak. Dia ada 3. X tambah 3. Tolak 3. X tambah 2. Sama dengan 2 kat sini. Jadi kamu nampak. Yang ni dah bermula saya buat tadi. Kalau ada tolak, jalan kerja yang terbaik adalah kita pecah dan faktor. Pecahkan dulu dia orang ni. Kita akan dapat 3 kuasa X. 3 kuasa 3. Tolak 3 kuasa X dan 3 kuasa 2. Sama dengan 2. Yang pecah 2. Okey. Jadi 3X ni kita dah boleh faktor. Bila kita faktor, kita akan dapat 3 kuasa X. Yang tinggal adalah 3 kuasa 3 tolak 3 kuasa 2. Kotak. Jadi tiba jadi kotak-kotak lah. Okey. Sama dengan 2. Ambil kalkulator, kita kira. Kita akan dapat 27 tolak dengan 9. Okey. Kamu tolak. 27 tolak 9 akan dapat 16. Okey. Kita akan dapat kat sini 18 sama dengan 2. Okey. Kat sini tak boleh buat apa lagi. Jangan buat apa. Kemudian kita yang ada unknown tinggal, yang nombor pindah sebelah. Kita akan dapat 3 kuasa X sama dengan 2/18. Okey. Sampai sini, kamu boleh kecilkan 2/18. 2/18 bila kita kecilkan, dia akan jadi 3 kuasa X sama dengan 1/9. Sekarang kita dah boleh nampak cerita dia. Iaitu 1/9 tu boleh tukar kepada bentuk indeks yang mana asas dia 3. Iaitu 3 kuasa X sama dengan 3 kuasa negatif 2. Sebab apa negatif? Sebab kat bawah. Mana datang 2? 9 tu 3 kuasa 2. Jadi 3 dengan 3 ni boleh mati dah. Yang tinggal X sama dengan negatif 2. Ini satu kaedah yang biasa saya gunakan lah. Iaitu saya pecahkan dulu. Kemudian saya faktorkan nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Boleh pakai. Okey. Dia lain sikit B ni. Sudah? Okey. Kita tengok C pula. C senang. C dengan A lebih kurang. C dengan A lebih kurang. Kamu tengok soalan dia pun nampak. Soalan C dengan A tu dia tak ada apa? Dia tak ada melibatkan tambah tolak. Jadi C kat situ adalah 8 X tolak 3 sama dengan 4 2X per dengan 64. Bila kamu tengok betul-betul, semuanya adalah boleh diturunkan kepada asas 2. 8 boleh turun, 2 kuasa 3. X tolak 3, letak balik. 4 boleh turun. Dia boleh turun jadi apa? Kita boleh turunkan jadi kuasa dia 2 kuasa 2. Yang asal tu letak balik. 2X letak balik, jangan usik. 64, 2 kuasa 6. Ini kalau kita terus jadikan asas 2. Okey? Kemudian kita boleh apa? Boleh matikan? Belum. Yang bila boleh matikan bila dia single. Single baru matikan. Jadi dia belum single lagi. Dia 2, 3, X tolak 9 sama dengan 2. Yang ini apa? 4X. Kuasa bahagi naik ke atas jadi tolak.
Bahagi naik ke atas tukar jadi tolak. Baru single. Single baru boleh matikan. Bila matikan yang tinggal adalah 3x tolak 9. 4x tolak 6. Senanglah. 4x tolak 3x tinggal x. Negatif 9 campur 6. Negatif 3. Jadi jawapan kita x sama dengan negatif 3. Boleh? Itu soalan dia lebih kurang. Senang je. Nombor 2. Nombor 2 melibatkan apa? Penyelesaian masalah. Okey. 4.2 nombor 2. Yang apa? Boleh rujuk dekat buku teks soalan saya baca je. Nombor 2. Sebiji bola dilepaskan pada satu ketinggian h dari permukaan bumi. Bola itu akan melantun 90% daripada ketinggian asalnya apabila bola menghentam permukaan bumi. Ketinggian bola itu selepas L kali lantunan, diberi oleh formula. Dia bagi formula di situ. H sama dengan 10 darab 0.9 kuasa L. L ni apa? Lantunan. Okey, H ni apa? Tinggi. Kan? Tinggi lantunan dia. Okey. Cari ketinggian bola dalam cm ketika bola itu dilepaskan. Okey. Bila bola tu dilepaskan, maksudnya dia belum melantun. Kamu lepas bola, dia belum melantun. Kalau belum melantun, berapa kali dia melantun? Kelakar soalan tu. Dia belum melantun. Jadi berapa kali dia melantun? Jadi kalau dia belum melantun, berapa kali dia melantun? Kosong. Jadi jawapan kita, ketinggian untuk soalan A adalah H sama dengan 10 kali dengan 0.9 kuasa kosong. Ada pelajar kosong habis terus salah. Kalau kamu tekan kalkulator, yang ini akan dapat 1. Jawapan kita apa? 10. Unit apa? Meter ke? cm je. Cm. Okay. Dia belum melantun. Okey. Jadi B pula. Selepas 10 kali lantunan. Selepas 10 kali lantunan, berapa kali lantunan? 10 kali lantunan. Kalau 10 kali lantunan maksudnya L kita adalah sama dengan 10. Jadi kita masukkanlah cerita dia. Jadi H sama dengan 10 darab 0.9 kuasa 10. Dapatlah dia kata apa? Ketinggian bola tu. Kan? Ambil kalkulator tekanlah kuasa 10 tu. Kan? Jadi kita akan dapat 10 darab dengan 0.9 kuasa 10. Wow. Jadi jawapan dia akan jadi kat sini. Hilang pula. 10 darab dengan 0.9 kuasa 10. Tiga 0.486 dan 3.487. Ini kalau dalam cm. Okey, dalam bentuk indeks macam mana bentuk indeks? Bentuk indeks tak boleh buat apalah. Kan? Soalannya. Boleh? Okey? Dia direct dia ambil ganti-ganti je. Soalan dia penyelesaian masalah yang mudah lah. Sebenarnya benda ni kamu akan jumpa lagi. Soalan macam ni kamu akan jumpa dalam topik seterusnya bila kamu belajar jalan janjang nanti. Bila kita belajar janjang, kita akan dapat soalan yang lebih hebat pasal lantunan ni. Bola ni ketinggian H, kita baling bola, dia lantun. Toing, 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 toing. Macam tu. Kalau dia suruh kira berapa banyak lantunan, sudah jenuh kira lah. Kan? Lantunan dia tak boleh kira banyak sebab dia infinity. Sebab dia akan
Tom 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 yang tu dengar, dengar, yang tak dengar apa bila dia bergetar last sekali. Dia ter. Dan biasanya benda tu kalau lebih jelas kita buat kalau dengan menggunakan bola pingpong, bukan bola bowling. Bola bowling tak ada. Gedebum. Tak naik dah. Kan? Tapi sebenarnya dia naik, tapi kita tak perasan, dia naik sikit. Kita tak perasan. Okey? Itu contoh. Untuk hari ni itulah lebih kurang asas dalam kita panggil indeks. Kan? Jadi kamu kena tengok betul macam mana cerita dia kita nak selesaikan hukum indeks. Nak menggunakan hukum indeks dalam soalan permudahkan dan soalan selesaikan. Kan? InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi. Minggu depan dah raya. Raya hari apa? Hari raya? Hari ni? 5. Oh, minggu depan. Jadi kita tengok. Kalau ada kelas saya akan beritahu kan. Okey? Kalau tak ada, kita jumpa lepas hari raya insyaAllah. Kan? Lepas hari raya mungkin kelas akan diubah semula. Minta maaf lah saya terpaksa ubah kelas. Kan? Sebab kalau dah tak ada hari raya, malam dah free. Mungkin kita akan buat kelas malam semula. Kan? Kelas malam. Jadi saya rasa malam okey sikit. Petang ni kadang-kadang dia mengantuk. Kan? Itu jadi kadang-kadang dah ramai-ramai tinggal sikit. Kan? Jadi insyaAllah kan? Sebarkan ilmu. Share dengan kawan-kawan. Yang mana tak sempat masuk kelas, kongsi, tengok kelas free saya dekat YouTube, kan? InsyaAllah sama-sama yang membayar dalam kelas saya ni, pahalanya kita sama-sama kongsi kepada rakan-rakan yang lain, insyaAllah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Kalau minggu depan tak ada, kita jumpa selepas raya. Selamat raya, selamat puasa. Okey? Terima kasih Assalamualaikum. cikgu. Sama.